أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين بسم الله الرحمن الرحيم فالذي يتعين فرده من علم التوحيد مقدار ما تعرف بأصول الدين. Dia kata semalanya perkara yang tertakyin di fardu akan dia daripada ilmu tauhid. Nah, sekadar barang yang kita kena kenalkan dia gapo dia? Dia tahu wahwa anna laka ilahan alimah. Yakni perkara yang sekadar kita kena tahu dalam ilmu tauhid, yakni sabit bagi engkau Tuhan yang disembahkan dengan sebenar, dan Tuhan saat itu dikatakan yang alim lagi pula yang mengetahui. Dan pula bahasa kita kena tahu sekadar yang kita mengetahui daripada ilmu tauhid ataupun ilmu mengesah ke Allah ni, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduh. Dan engkau saat ni kena kenal pula, kena tahu pula daripada ilmu mengesah ke Allah, wa anna Muhammadan akan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni abduhu ialah hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu dan rasulnya, rasul bagi Allah. Nabi Muhammad ni hamba Allah, dan Nabi Muhammad ni dikatakan rasulnya, satu orang yang dititah oleh Allah mari ke dunia untuk menyampaikan segala hukum-hukum syarak dan menyampaikan masalah titahan-titahan Allah kepada manusia dan jin. Lagi pula rasul ni as-sadiqu, yang benar ia rasul, ia Muhammad tu lah, yang benar yang benar dia, benar-benar fima jaa bihi, pada barang yakni pada Quran ataupun hukum syarak tu lah, fima pada barang, pada hukum-hukum ni jaa yang membawa datang ia Muhammad bihi dengan dia, dengan barang hak Nabi Muhammad wak datang, semua perkara ni perkara yang benar. Tak ada sikit pun bohong, tak ada sikit pun berdusta pada barang hak Nabi wak datang daripada al-ahkam syar'iyyah, daripada segala hukum syarak dan agama, tak ada bah walaupun sikitnya. Barang yang datang tu anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala sendiri, wa taqaddasa, dan maha suci Allah, wa fi ma warada ala lisanih. Saat ni pada barang yang datang dengan dia, barang yang datang daripada Allah. Gapo barang yang datang daripada Allah? Yakni kena kepada Al-Quran ataupun kalamullah. Makna kata Nabi wak datangkan barang daripada Allah, iaitu kena pada kalamullah ataupun Al-Quran. Benda tu Nabi pun tak bohong, tak dusta walaupun sikit. Wa fima ni masalah hadis. Hak Nabi mendatangkan pada barang warada, yang waridlah ia, yang kedatanganlah ia, ala lisanihi, di atas lidahnya, di atas tuturannya, tuturan bagi Nabi lazim di atas lidah, yakni tuturan Nabi, yakni hadis Nabi. Semua tu benar Nabi pada kata pada barang yang mau datang Nabi dengan dia daripada Allah sendiri, yakni Quran, dan pada barang yang warid dan datang daripada Nabi di atas lidah Nabi, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ma warada min umuril akhirah, daripada segala pekerja akhirat, hak yang warid daripada Nabi yang datang di atas lidah Nabi, semua tu benar belaka.
Nabi tak ada dusta, semua benda Nabi kecek tu dikatakan mukjizat, dikatakan perkara yang benar. Nabi kata 1000 tahun dulu lah ni duk berlaku lepas so Nabi kata gapo tu contoh. Nabi kata masa ya dulu lagi, Nabi kata akhir zaman ramai orang tino daripada lelaki, ramai para puan daripada laki-laki. Apalah ni dalam jalan saja dia mau duk cek jatuh sore, makna kata sama dia dengan orang tino ni orang. Makna kata kalau jatuh bini pak tu tak pandai lagi, kena bini ni. Le jalan. Le jalan. Makna kata pak orang sore pak sore padi pak. Nah, kita tahu bunia pak. Pak habis lebaran ni pak belaka. Misalnya kita 100 orang. Makna tino saat ni pak jadi berapa? 400. Tak ada lagi. Kena tambah 2 lagi. Tapi tak ada orang hukum syarak boleh pak ya. Kalau buat Syiah tak apa boleh 9. Ha ni pak. Lah jalan lah ni dia mau duk kira persennya. Orang jatuh sore maka boleh lawat tino ni orang. Kalau naga tak tahu, naga 10 kan nak tahu. Ha ni. Ha, sebab tu kena bini banyak sikit weh. Lepas dah ni kena bini beramah sikit. Ha, buat tino dengan mu hal ni ni. Ha, masalah bini ada apa deh. Bini kena lagu. Pada motangan nama bini nak buat ummah. Ha, nak buat ummah. Nabi kata tafakharu wa takatharu. Bermegah-megahlah kamu dan banyaklah kamu, kerana Nabi taku suka umatku ramai di akhirat esok. Ha, pahala ni tak saya kira banyak boleh buat ah. Tu dia. Thumma masailu fa fi sya'airis sunnah. Kemudian segala masalah mana? Ada segala masalah kainatun yang adalah ia masalah fi sya'airis sunnah, pada syiar yakni tanda-tanda di atas sunnah. Jadi masalah yang kata dalil tu ai masailu umuriddin. Nah, umuriddin. Jadi makna tasumma ni salata thumma tata'ayyanu alaika. Jadi summa ni atas sana nu, atas pada kata dulu ni ya kata, tengok dulu. Safah dulu ni ya katanya gapo dia? Dia katanya wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha ay minas salasa fallazi yata'ayyanu fardu. Terta'yin oleh fardu daripada ilmu tauhid. Pasti kata thumma masailu thumma tata'ayyanu alaika. Kama dia terta'yin ke atas engkau dan tertentu ke atas masailu oleh segala masalah. Ni orang panggil setengah daripada perkara yang terta'yin juga tah kita, di fardu juga tah kita. Seperti kita tahu kata bagi kita ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar, ialah dikata Allah, lagi Allah tu aliman, Allah tu qadiran. Hak tu orang panggil masalah yang wajib kita kena tahu, wajib kita kena kenal. Dan setengah daripada masalah yang wajib kita kena tahu lagi daripada masalah usul ataupun daripada ilmu tauhid. Thumma masailu, kemudian segala masalah fi sya'airid-din, fi sya'airis sunnah, pada tanda-tanda bagi segala sunnah Nabi. Gapo dia kata dalil? Ai masailu umuriddin. Segala masalah agama. Ini satu perkara yang wajib kena kita tahu. Dia kata jam'u mas'alatin, masailu jamak pada masalah. Apa dia masalah? Wahia, dan ia masalah ni al-matlabul lazi apa tu dia ya berahna matlab allazi, baca kan tu, alai fil ilmi wa yakunal gharad min zalikal ilmi ma'rifataha kaza afada syaikhu masyayikhina. Jadi dia kata summa tata'ayyanu alaika masailu, yakni masailu umuriddin, yakni segala masalah agama. Masalah agama tu ialah satu perkara yang ditutup. Wahya al-matlabu, ialah satu perkara yang ditutup. Allazi yubrahna alaihi,
yang diberdalilkan ke atasnya. Masalah agama ni dikatakan dibuat dalil ataupun dipercemeh di atas masalah agama ni fil ilmi, pada ilmu. Nak ayat masalah agama semua ni diberdalilkan akan daripada ilmu-ilmunya. Makna kata ilmu saat ni tu, makna kata satu perkara yang wajib kita kena tahu ialah daripada masalah-masalah hak yang bersangkut dengan agama. Maka masalah-masalah bersangkut dengan agama inilah berdalil di atasnya pada masalah ilmu tu kita kena tahukan dia. Kemudian fi masailu fi sya'airis sunnah. Dia kata apa dia? Fi sya'airis sunnah ai alamatis sunnah. Jadi masalah hak duk bersangkut dengan agama semua, inilah satu tanda-tanda dan segala percemeh as-sunnah. Apa as-sunnah? Ai at-tariqatin nabawiyah. Itulah dikatakan jalan ni yang bahasa Nabi, yang bahasa kenabian, yakni kita turut dan kita tahu daripada masalah-masalah agama. Lepas tu masalah agama kita mengertikan dia daripada masalah semaya, daripada masalah kehidupan, daripada masalah menikah kahwin, daripada masalah puasa, maka tu semua dikatakan masalah agama. Apabila kita retikan masalah agama, inilah salah satu daripada kita saat ni tu tanda-tanda kita turutkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal seorang turut Nabi apabila hidup dia semaya Jumaat, apabila hidup dia baca Quran, apabila kecek dengan assalamualaikum waalaikumsalam. Ini orang panggil syiaru as-sunnah. Inilah tanda-tanda kata orang ni turut cara Nabi. Kalau misalnya duk dakwa saja kawan Muslim, kawan Islam, tapi sahabat tak ada hidup amalan Islam padanya, jauh. Bukan tu. Tapi orang ni dia tak ada dakwa, tengok dia semaya Jumaat pun hidup, kan subuh pun hidup, sugi pun hidup, hari-hari baca Quran, hari-hari tazkirah, hari-hari duk lah halqah Quran, hari-hari duk mengaji, hari duk belajar. Ni orang panggil jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ilmu tasawuf ni, orang nak baca tasawuf, kalau dia tak duk baik tasawuf, dia nak baca tasawuf tak boleh. Kalau baca jadi kotor lu dah. Tuai duk tak Jumaat baca tasawuf, jadi nyawing. Dia mau tahu kok mana dia baca tasawuf, tuai di Jumaat tak hidup. Kok mana baca tasawuf, kecek kabung atau pindah. Sebab itulah kita orang ngaji tasawuf dah, ya kita kena rasa oleh tasawuf kita ngaji. Malam yazuk lam yadrik. Kalau ya tak rasa di dalam tasawuf, ya tak dapat hasil oleh tasawuf yang ngaji. Sebab tu kita kena buat, kena ajar sikit demi sikit. Walaupun malah kena walaupun tarak kena terbaik, walaupun wasalah mana kena sabar. Kerana nak pergi ke akhirat ni, ya bukan mudah. Dunia dia gitu, gelombang gitu. Kalau sedap dah, tu bukan dunia, surga dah tu. Kalau duk tak sedap dah, duk ngata arak mata, dengan malah mata, ngata dengan kor dah tu. Kalau sedap semua nilai dunia, ya bukan dunia, ya surga dah tu. Kalau le dunia duk tak arak mata, tak semaya, kabung, gerita, ngakok tu, kok ni dah. Duk tak seni semua le dunia, dengan kor bagi seorang dah tu. Dunia ni sedap tik tak sedap tik, sedap tik tak sedap tik, tenir tik tak tenir tik, serabut tik tak serabut, tu dunia. Gelombang. Dah. Lepas tu kita hidup di dalam agama, lepas tu kita kenal masalah-masalah agama, ambil masalah agama, ambil buh dalam kehidupan. Inilah alamat tanda kata kita saat ni ikut dengan cara Nabi. Ikutlah. Buatlah cara Nabi tu. Cara Nabi mana? Masail fi sya'airis sunnah tajibu ma'rifatuha, yang wajiblah oleh mengenali akan dia, akan masail. Wajib kita kena kenal ni, wajib kita kena tahu ni. Ikutlah, turut cara Nabi. InsyaAllah kita senilah keluarga kita, senilah hidup baik kita. Turutlah cara Nabi weh. Tak usah duk ambil cara lain. Cara pakai pun cara Nabi, cara kecek cara Nabi, cara amalan cara Nabi. Allahu Akbar. Orang ni selamat dunia akhirat weh. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu, dan akan dikau tuhai ya talibal ibadah, an tabtadi'a, bahawa seangkau mereka-reka, angkau duk reka-reka, duk buat-buat. Tu mana tak reka-reka, angka ada ikhtilaf, ibtida, yakni angka reka-reka fi dinillahi subhanahu, pada agama Allah subhanahu. Reka, tak ngaji reka.
dek duk reka-reka. Patu Nabi kata lah hadis, man ahdasa fi dinina falaisa minna. Siapa-siapa dia duk reka-reka pada agama kami, Nabi kata falaisa minna, orang ni bukan daripada umat kami. Ni sebab tu kena ngaji, jangan duk reka dalam agama. Jangan duk rekah bab semaya, jangan duk rekah bab baca Quran, jangan duk rekah kalau tak ngaji, jangan duk rekah. Kalau rekah pada buku agama, Nabi kata falaisa minna. Man ahdatsa fi dinina falaisa minna. Siapa-siapa duk membaru-barui, duk rekah-rekah, duk reka-reka ibtidak pada agama kami, Nabi kata falaisa minna. Orang ini bukan daripada umat kami. Supaya sini duk rekah hak agama. Tuai tak ngaji, rekoh khas maya. Tuai tak belajar, rekoh nak mengajar. Oi, bukan dia, weh. Kena ngaji, kena belajar. Nak semaya, kena belajar. Tak boleh rekoh. Rekoh pada agama Allah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi. Ya rekohkan pada agama Allah, rekoh malam. Akan barang. Akan masa Allah, agama. Lam ya'ti bihi. Yang tiada datang dengan dia dengan mak. Benda hak ya rekah barang tu tak ada datang dengan dia. Kitabun oleh kita, oleh Quran. Benda ni tak ada sebut oleh Quran. Supaya tu lah tiap-tiap putung tie dah. Deh. Hak kita pergi mayah gitulah. Kena nak putung tie, nak rumah baru. Quran royak kan? Tak ada. Hadis royak tak? Hadis tak ada royak. Hadis royak katanya apabila budak baru beranak, Nabi kata sunat diber di telinga kanan. Ada pun naik rumah baru, Nabi tak ada royak suruh beh. Supaya ni orang kita duk reka-reka. Apabila nak buat turun mayat teh, nak tubik mayat dalam rumah, patu payung mayat. Patu dia mau kata beh tak deh, kalau nak jadi belah sikit ni mayat ni nak tubik dalam rumah, patu nak keluarga ya saat ni tu dengan beh. Patu orang punya beh. Beh nah. Apabila waktu mayat tangga pak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mihak suara belah-belah. Lepas tu keluarga lek dalam tu sok-sok kerana mayat nak tinggal. Ni ada lek agama dan ini mereka-reka di dalam agama. Bahkan benda ni tak ada lek kita, tak ada lek Quran, tak ada lek hadis. Anta batadi fi dinillah ma lam ya'ti bihi kitabun. Banyak ni fok kita dok reka ni. Berarti kau nak turun mayat, berarti kau nak pergi Mekah. Tak ada lah kau tu. Lepas tu orang salah tak? Nak endo. Tak ada. Nak endo. Salah kita jumpanya kan. Nak endo. Budak saat ni tu apabila 7 hari, belum nak buka mulut, kena nak endo dulu. Nak endo katanya 2 ti, lepas tu wak angung, wak inak, wak topoh. Lepas tu fok gomo tepi tu budak nak makan tak pandai lagi. Ni. Duk rekoh-rekoh pada agama kami. Barang yang tak datang dengan dia oleh kita. Wala asarun atas pada kitabun. Orang panggil la tu la ta'kid pada lam. Malam wala asarun tidak datanglah dengan dia dengan ma asarun oleh hadis pun tak ada datang. Fatakuna, maka sebab itu adalah engkau tu apabila mereka-reka pada agama Allah akan barang yang tak ada datang di dalam kitab, tak ada warid di dalam hadis. Fatakuna, maka sebab itu ada engkau ma Allah subhanahu sebenarnya, maka sebab itulah adalah engkau serta Allah ala a'zami khatarin, di atas sebesar-besar bahaya. Sebab itulah engkau tu di sebesar di atas engkau tu berlaku di atas sebesar-besar daripada kebahayaan dan kemusnahan. Sebab tu kita nak kecek satu perkara kena wi ada nahwi. Jangan demi kabung-kabung gitu. Supaya kita banyak demo tu kata, pio kata. Demo supaya kila kata demo tu. Pio demo tu kita nak tahu ulama ke pio. Supaya ni lah. Demo kata kan. Demo kata dia budak beranak saat ni tu. Demo kata kan. Hak Nabi suruhnya buka mulut hari yang 7 patut akikah. Demo kata. Demo kata nak. Apabila beranak pak tu tali pusat saat ni tu kena kerak. Patut mik hipung taruh. Mik hipung taruh. Patut tali pusat taruh tu. Mik jemur tengah panas. Pas jemur tengah panas saat ni tu. Apabila dia sakit perut dia belum panas. Mik tali pusat tu lah asal. Hak ni Nabi dah royak tak? Hak ni orang tua kita duk gamuknya. Nabi tak ada royak le hadis. Nabi tak ada royak dalam hadis, warid le hadis tak ada, le Quran tak ada. Cumanya orang kita gamuk-gamuk. Mik tali pusat ya jemur panas, lepas pada tu ya mik pusat tu lah ya asal-asal dipasu, mik air tu budak tu makan.
Ni orang panggil tak ada oleh agama, tapi orang tua-tua ada buat. Lepas tu kita mau kata demo kata, kita nak tahu demo tu pia. Sebab tu kecek gapo kena ada dalil. Jangan dia buat gamok-gamok. Kalau kecek bab agama, mana dalil? Qurannya katanya begini-begini. Kata ulama mana gini-gini. Lepas tu kata Imam Syafi'i kata nak, hadis kata nak, ulama kata nak, Quran kata nak. Lepas tu Syiah Jahiliyah kata nak. Hanya cukup Quran, hadis, kata ulama. Syiah Jahiliyah ada tak pada masalah ni? Tu kena wicerak nah, kena wicerak. Wa jami'u adillati tauhid, dan bermula sekalian daripada adillah, sekalian daripada segala dalil-dalil bagi ilmu tauhid ni. Dalil bagi ilmu tauhid ni maujudun asluha, diadakan asalnya, asal adillati tauhid. Semua daripada masalah tauhid, semua ada adillah qat'iyah, ada dalil yang putus. Sebab tu kalau kecek bab usul, bab tauhid, dalil pasti kena qat'iyah, dalil pasti kena jazam dan putus. Tak boleh duk jadi 80%, 90%, tak boleh. Dalil tu kena naik sampai tahap rai persen ataupun miyah bi miyah. 100. Tak boleh 99, tak boleh lagi. 98 kena dalil dia tu qat'iyah, jazam dan putus, dan pula qat'iyah, putus jazam 100%. Misal lagi kita mana dalil kata Tuhan ada? Ni dalil dia tu ada semua. Daripada ilmu tauhid semua ada dalil. Dalil tu maujud asal dia, maujud tapak dia, maujudnya humi dia. Dia kena ada dalil dia. Kalau kecek bab tauhid, pasti kena ada dalil usul asal dia. Pasti kena ada pokok dan humi. Mana kita nak misal contoh. Demo tanya kata Allah Ta'ala ada Allah, manakah dalil? Dalil ulama ori al-alam ni dalilun ala wujudillahi ta'ala, dan alam ini dikatakan dalil di atas ada Allah. Lepas tu dalil Quran mana? Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Tu dalil yang qat'iyah, yang putus 100%. Dalil ni boleh gonyeng ke kan? Dalil ni boleh ubah? Tak boleh ubah dah. Nak gonyeng tak gi dah. Orang panggil tertak kung, kemah kung, tak boleh nak gonyeng. Dalil pesing tauhid pasti 100%. Nak gonyeng tak boleh. Tak bergonyeng. Kalau gonyeng, tak gonyeng. Kalau nak putus, tak putus. Ya kemah kung, duduk situ lah. Mana dalil Tuhan ada? Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Mana dalil Tuhan kuasa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana dalil Tuhan satu? Allahu ahad. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana dalil kata Tuhan saat ni tu? Wahdaniyah. Wa ilahukum ilahun wahid. Dalil yang cerak-cerak, yang nyata-nyata, tak leh nak gonyah, tetap kong situ 100%. Maujudun asluha fi kitabillahi subhanah, yang adalah di dalam kitab Allah Ta'ala, yang di dalam Quran. Cerak dalil usul tu. Wa qad zakaraha, dan sesungguh telah menyebut akan dia akan adillat tauhid, menyebut akan segala dalil-dalil tauhid, menyebut syuyukhuna, oleh segala tok syekh kami, oleh tok guru kami, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhum. Tok guru kami sebut di mana? Fi kutubihim, di dalam segala kitab-kitab mereka itu, kitab bagi syuyukhina. Kitab mana? Allati sannafuha, yang telah menyusung dan mengarang mereka itu syuyukhuna, akan dia, akan allati, akan kutubahum tu lah. Mereka sudah mengarang, maka dia mau karangkan kitab daripada tok guru kami, tok guru Imam Ghazali. Ia ada karang kitab-kitab dia, maka di dalam dia sebut semua daripada dalil-dalil ilmu tasawuf, dalil-dalil bagi ilmu tauhid, kerana dia ada pokok dia dan ada asal dia, maka sebut di dalam kitab Allah. Maka ulama-ulama dan tok guru bagi Imam Ghazali ada sebut semua dalil-dalil bagi ilmu usul, ilmu tauhid di dalam kitab-kitab mereka yang sudah karangnya. Allati sannafuha fi usulid diyanat, pada usul-usul, pada pokok-pokok bagi ugamu-ugamu. Maknanya ada sebut dalam kitab yang dia karang nama pokok-pokok dan humi-humi bagi segala ugamu-ugamu. Tanda mulai jom. Wa alal jumlati, dan di atas pitah lalu, di atas borongnya, di atas pitah lalunya, di atas jalan ijma'nya, kullu ma la ta'manul halaka fi jahli,
bermula tiap-tiap barang yang tidak teraman engkau, yang tidak selamat engkau, tiada sentosa engkau, al-halaka, akan kebinasaan. Jadi tiap-tiap barang yang tak teraman engkau daripada kebinasaan, sebab apa engkau tak teraman daripada kebinasaan? Fi jahlihi, sebab engkau jahil akan dia, akan usuluddin. Jadi apabila engkau jahil tentang usuluddin, maka engkau itu tak teraman dan tak selamatlah daripada kebinasaan. Lagu mana weh? Sebab orang tak erti bab ketuhan ni kalau ia berimeh, tapi berimeh tu innahu mu'minun walakinnahu asin. Tu ulama dah kata khilaf tibik ke 5 perkataan erga. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tu kata mata jahrahnya. Kata nak? Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi wa ba'duhum. Dah. Tu kata mata jahrah. Iz kullu man qallada fit tauhid, tiap-tiap mereka, pada tiap-tiap mereka, qallada, yang taklidlah ia pada tauhid. Dia taklid pada tauhid. Dia mata tu ada. Mana dalil? Dalil kawan nak oyak tak leh. Tapi kawan biasa dengar tu oyak kata Tuhan tu ada. Balik dalil nak berdalil tak leh. Kama de is kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Imi dia tu tak lepas daripada syak. Kata setengah dia tu berimeh walakinnahu asin, tapi dia tu berdosa dengan Allah. Bersemaya, dia puasa, tapi dosa duk tipu hari-hari. Sebab apa? Buku tak reti usuluddin. Dia berimeh, tapi dalam berimeh dia dosa duk turun semua weh. Sebab apa? Tak reti bab Tuhan ni. Kata setengah daripada Mu'tazilah, innahu mu'minan fid dunya. Dia tu berimeh pada dunia, walakinnahu fil akhirah kafirun. Tapi dia di akhirat dia kafir. Wal iyazubillah. Ni duk khilaf ni. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Sebab tu orang tak reti buku tauhid, jahil buku tauhid, orang ni tak teraman daripada kebinasaan. Dah. Tu dia. Fatalabu ilmihi, maka bermula tutup akan ilmunya, ilmu tauhid. Tutup dia, cari dia, belajar dia, mengaji dia tu. Fatalabu ilmihi, maka bermula tutup akan ilmunya, ilmu tauhid. Cari ilmu tauhid ni fardun ay mafrudun. Masdar pakai nama mana? Isim maf'ul. Fardun ialah satu fardu, ay mafrudun, yakni difardu akan dia di atas tiap-tiap seorang. Nak ia kata mengaji dan tutup cari ilmu tauhid, satu perkara di fardu. Kalau tak mengaji, berdosa, tak teramanlah seorang daripada binasa. Orang fardu mana? La yasughu laka tarkuh, yang tiada haruh, yang tiada boleh, tak ada jalan laka bagi engkau, tarkuhu, oleh meninggal akan dia, akan talabihi. Dah. Tak boleh tinggal sekali-kali tutup akan dia, akan mengaji ilmu tauhid. La yasuhu ay la yajuzu laka tarkuhu ay tarku talabihi, menutup akan dia akan ilmu tauhid. Itu dia. Fahazihi, maka bermula ini hazil jumlah. Ini jumlah musannif royak ni. Masalah kena mengajikan mula-mula sekali miqdaru ma ta'rifu bihi fi usuluddin. Sekadar barang yang engkau kenal dengan dia pada usuluddin, lepas engkau daripada berdosa, yakni kita kena mengaji. Pertama sekali kena tahu bagi kita annalaka ilahan aliman qadiran muridan hayyan, hatu sekadar, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqu fi ma ja'a bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Dah. Ini jumlah musannif royak ni. Hazih ialah ini lah ai al jumlatu an-nafi'atu lakum. Tak dia. Fahazihi hazihil jumlah, daripada ini jumlah. Jumlah mana? Ai min qaulihi musannif. Kita. Fahazihi hazil jumlah. Jumlah mana? Yakni jumlah, yakni allazi zakarahu, yang telah menyebutlah oleh musannif akan dia. Allazi zakaraha, yang telah menyebut akan jumlah fi qaulihi, pada kata musannif wa amma hadduhu dulu.
No. Wa amma haddu. Haddu apa? Haddu dulu. Mana dulu no? Musannif katanya wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin min hada. Al-hazihi ialah ini jumlah. Hazihil jumlatu an-nafi'atu lakum ialah perhimpunan musannif wak ini jadi naf'a dan bergunalah bagi kamu. Kalau kamu perhati molek, kalau kamu renung molek, kamu halusi molek-molek, maka benda ni jadi naf'a lah berguna bagi kamu. Nah, wabillahi taufiq. Dan dengan Allah Ta'ala jualah taufiqu ialah taufik Allah dan menerang hati Allah kepada kamu. Sekat tu dulu kama dia kata wallahu a'lam, berarti senah molek tu. Nah, itu masa ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana, telah berkata mereka itu ikhwatu Yusuf, saudara bagi Yusuf. Ya abana, hi bapa kami, malaka apa sabit bagi engkau, la ta'manna tidak mempercayai engkau akan kami, ala Yusufa di atas Yusuf itu. Kerana bila engkau tak percayakan kami nak pergi jalan dia makan angin, buka otak kepala sikit. Nah, wa inna lahu lanasihun, dan kami bagi Yusuf ni kami nak ki benar baik ya ayah. Kami nak pada benar baik, kami tak ada nak kena Yusuf. Arsilhu ma'ana, nak lepaslah engkau akan Yusuf, hendak izinlah engkau akan Yusuf serta kami gadan esok ni kami nak pergi kepada padang. Kami nak pergi main gapo, main mana sana, nak pergi tempat melera kami, tempat pelera binatang kami. Narta, yakni kami nak bermain-main, ataupun kami nak apa? Nak mano. Tu narta, kami nak main mano. Wa nal'ab, dan kami nak bermain-main dengan Yusuf. Sebagian jadi cergah, buka otak periti ni, nak meluah-luahkan hati berdosa sumah, maka dapat terbuka. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguh kami baginya menjaga akan dia. Kami nak jaga Yusuf bapa Sabimbel lah. Qal berkata ia abuhum, bapa mereka ni Yaqub. Inni la yahzununi an tazhabun. Inni la yahzununi an tazhabun. Sesungguh bahawasa aku, katanya Nabi Yaqub, ayah mereka itulah ayah Yusuf, la yahzununi, menduka cita akan daku oleh bahasa mempergi kamu dengan dia, dengan Yusuf, li firaqi, kerana bercerai dan becek Yusuf akan daku. Kenapa ayah ya duk bimbang ni? Wa akhafu, dan aku takut antiaku lahu zibu, bahawasa memakai akan dia akan Yusuf oleh hanying serigala. Ya kerana belum pada ning ayah ya tu mimpi dah, dalam mimpi dia saat ni tu kata Yusuf dilanggarkan, dimakaikan oleh hanying serigala. Tengok bawah tu. La yahzununi, tengok dalam. Al-huznu, apa huzun? Yani huzan ataupun al-huznu, baca boleh, al-hazanu pun boleh. Al-huznu, duka cita Nabi Yaqub ni, bahasa adik-beradik Yusuf nak ambil Yusuf pergi jalan di padang, nak pergi mainkan petang ataupun nak main anak panah di sana, tempat peliharaan bagi binatang mereka. Maka Nabi Yaqub saat ni pun berasa berduka, berasa serabut, berasa rusing. Apa al-huznu? Alamul qalbi, dalam berasa sakit di hati, berasa susah hati. Tu mana al-huznu. Huzun ke apa? Al-hazan ni ataupun al-huznu ni makna berasa sakit di hati, berasa susah hati. Kenapa? Bi firakil mahbub, dengan sebab becek dan bercerai oleh orang yang dia kasih. Patu wa akhafu an yakulahu zibu, bil hamzah. Dia kata wa tarkihi, tinggal hamzah pun tak ada apa. Baca ayyakulahu zibu. Qira'at sab'iyatan patiyatan wa sababu khaufihi, dan sebab takut Nabi Yaqub, annahu kana, bahawa adalah Nabi Yaqub, ra'a, nampaklah ia Nabi Yaqub, yang Nabi Yaqub ada nampak, ada mimpi. Ra'a, nampak Yaqub fil manam, di dalam tidur dia. Jadi belum daripada ni Nabi Yaqub dah mimpi dah. Sebelum daripada adik-beradik Yusuf nak minta kepada ayah dia, nak pergi Yusuf jalan di padang, tempat peliharaan binatang mereka, nak pergi main mana sana. Maka ayah dia belum pada ni mimpi dah dalam tidur, an-naziban, bahawa sahanying serigala ni
ta'ridu, meletengilah ia, melanggar ia Zi'bu li Yusufa, bagi Nabi Yusuf. Kerana tu ayah ya wasabime belum daripada adik-beradik Yusuf nak minta ke Yusuf saat ni nak pergi jalan Yusuf, ayah ya sudah mimpi kata hanya seninggala melanggar akan Yusuf. Dah lepas dah tu fakana yakhafu alaihi Zi'bu, maka adalah Yakub saat ni tu takutlah makan akan Yusuf oleh hanya seninggala. Lagi lepas daripada adik-beradik dia saat ni minta kepada ayah dia Nabi Yakub nak bagi Yusuf main di padang, nak pergi manuh di padang, tempat peliharaan bagi binatang mereka. Qalu, berkata mereka itu ikhwatu Yusuf, lain demi Allah. Dia kata lamu qasamin, lain tu lamul ibtida tapi tauti'atun lil qasam gitu. Lain tu dia panggil lamul ibtida tapi tauti'ah lil qasam. Lain kata mereka itu daripada saudara bagi Yusuf, adik-beradik Yusuf, hak mak lain. Jadi apabila minta ayah arsil ma'ana, arsilhu, engkau lepaslah, engkau izinlah ke Yusuf serta kami besok hari, kami nak tubik pergi pada mara'ina, kepada tempat peliharaan kami, kambing kami gapo sana, minta mu izinlah ya ayah. Maka pok ni kata apabila ayah ya tu bime takut dimakan akan Yusuf tu oleh Zi'bu, oleh hanya seninggala. Qalu, berkata mereka itu ikhwatu Yusuf, la in akalahu Zi'bu, sesungguh jika memakan akan dia akan Yusuf, dome tak molek, jika memakan akan dia akan Yusuf az-Zi'bu oleh hanya seninggala, oleh mapa, tak usah bimbang ayah kalau sekia boh katalah hanya seninggala tu makan kan Yusuf. Wa nahnu wawul hali, wa nahnu, dan pada hal kami ni, kami sebelah orang ni, usbatun, kami ni jemaah yang ramai. Ayah tak usah bimbang kalau seninggala tu nak terkai Yusuf, nak melanggar Yusuf, nak makan Yusuf, tak usah bimbang, kami ni ramai ayah. Atau nahnu usbatun jama'atun, padahal kami ni golongan ramai. Inna, sesungguh bahasa kami ni, izan, pada ketika itu, ketika mana aihina iz akalahu Zi'bu, pada ketika memakankan Yusuf saat ni oleh Zi'bu kita, izan, inna, sesungguh kami, izan pada ketika itu, aihina iz akalahu Zi'bu, pada ketika dah masa memakankan dia oleh hanya seninggala, khasirun, Allah sesungguh rugilah kami. Kami tu rugi sungguhlah. Adik ni hilang, adik dimakankan oleh singgala, kami ni rugi sangat ayah. Oh panahnya berkecek dia. Kami rugilah, kami tak ada arah lah kalau jadilah tu sungguh. Apa makna la khasirun? Ajizuna, Allah lemah sangatlah kami ni. Kalau kami tak boleh tahan adik seorang ni, nak jaga adik seorang daripada seninggala tak boleh. Allah lemah sangat kami ni. Fa arsalahu, lepas ada golek gelek fok saudara Yusuf akan ayah ya pun bimbang takut makan dia seninggala. Allah, ayah tak harap kau kami kalau seninggala nak makan kami ni ramai. Lepas tu kalau adik pergi caping kat tu ni, Allah, kami semua ni lemah sangatnya, kami ni tak boleh buat apanya ayah. Duk gelek dia kat ayah, gelek karung karung weh. Lepas dah kecek gini minta jangan yuha, lepas dongeng pas dongeng ayah ya. Fa arsalahu ma'ahum, lepas daripada saudara Yusuf duk dongengkan ayah dia, duk minta ke ayah dia, lepas golek, lepas gelek, dah pas karung ayah ya. Lepas dah tu fa arsalahu, maka melepas ia, meizin ia Yakub, yakni abuhum sani, izin hu akan dia akan Yusuf, izin ma'ahum serta mereka itu, ai ila sahra, gi kepada pada tempat peliharaan bagi mereka. Tu baik gilah. Ngakak dah. Tu agak apa orang panggil merakak dah lah. Ayah dia pun tak apalah kalau gitu kok. Nak buat gano aku bimbang tu habis cakap dah ke adikmu ni. Sebab dia kasih sekali ke Yusuf dah. Apabila kasih ke Yusuf, nak becek dengan Yusuf, Allah ni. Orang tua dia kasih ke anak, dia kasih sungguh. Tak suka anak kasih, ayah dia kasih sungguh. Tu. Lepas pada tu apabila ayah dia izin pada saudara Yusuf, falamma zahabu bihi,
maka tak kalau pergi mereka itu ikhwatu Yusuf. Maka tak kalau mereka itu pergi saat ni tu. Dah. Bihi dengan dia dengan Yusuf. Apabila ayah pun izin dia nak pergi adik jalan ni, nak main di sana, nak manoh sana, nak buka otak sana, nak orang panggil nak jadi cergah adik ni, maka bawa pergi mereka itu dengan Yusuf wa ajma'u, dan berkumpul mereka itu. Apa makna wa ajma'u? Azamu, azam mereka itu dan teguh mereka itu. Berhimpun, berkumpul dan bertetap mereka, teguh mereka ayyaj'aluhu, bahawasa nak menjadi mereka itu ikhwatu Yusuf akan dia akan Nabi Yusuf. Mereka tu duk syarat dah. Belum daripada nak pergi minta izin ke ayah tu, makna kata song pen demo ni tinggi cekak dah, kita pergi minta ke ayah. Lagi mana kalau Yusuf duduk sekali dengan ayah, nascaya ayah tak tengok pada fak kita. Kalau tengok pun tengok lepas-lepas, tengok juri-juri mata. Kalau Yusuf duduk sekali, kita kena pisah mek Yusuf, kita hak tempat yang jauh daripada ayah. Kena kita hak di bumi orang tak kenal. Dah. Lepas pada waktu baik Yusuf daripada rumah, daripada ayah dia, maka beripung fak ni tu azal ke apa dia? Yakni an yaj'aluhu, bahasa nak menjadi akan dia akan Yusuf fi ghayabatil jubbi, yakni di dalam kekelaman, di dalam kegelapan bagi dalam telaga tu. Dah. Nak tak Yusuf di dalam laga yang terdalam, di dalam telaga yang kelam. Makna kelam bagi telaga, yakni telaga tu dalam. Mereka tu azad dah, kecek dah. Kita tak Yusuf di tempat yang jauh daripada ayah, bombing yang tak dikenal, patut tahu di dalam kekelaman, kegelapan bagi telaga yang dalam. Tengok. Tengok satu-satu Nabi ni deh. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim nak boleh jadi Nabi, nak jadi berjaya, kena masuk dalam api. Dah. Lepas oleh Namrud jatuh di dalam api. Dan Yusuf ni nak jadi Nabi dan Rasul Allah. Nak mata kata masa muda-muda sangat-sangat susah, yakni masa budak-budak didekikan oleh adik-beradik. Siapa ambil dia saat ni tu, kita tahu di dalam telaga yang sangat-sangat dalam, yang kelam, yang gelap di dalam telaga. Anak kata orang nak jaya ni, orang panggil seolah kata mati ni, seolah kata mati hidup ni, makna kata biasa. Mana rapat pagar sungguh, makna kata jatah bi jatah, tinoh bi tinoh. Patut orang panggil lebih matilah orang nak jaya ni. Kalau orang nak jaya lah ni pun masalah nak aling pun orang panggil lebih mati. Kalau orang nak debel pun lebih mati. Kalau orang nak kaya pun lebih mati. Maksud apa Yusuf ni nak berjaya jadi Yusuf, nak siapa nak jadi raja di Mesir, makna tak lebih mati. Dia mau tak oleh telaga yang gelap yang dalam dah. Tengok lagi. Dah. Kemudian wajawabu lamma, dan jawab lamma. Mana falamma zahabu tu jawab lamma mahzufun. Dihazah akan dia akan jawab lamma. Dah. Jawab lamma saat ni tu dihazahkan akan dia. Mana jawab dia? Ai fa'alu zalika. Jadi falamma zahabu bihi wa ajma'u, dan tak kalau pergi mereka dengan Yusuf tu baik pada rumah pergi pada Sahra, wa ajma'u, dan berkumpul dan ijma' sebulat suara mereka azal di atas nak menjadikan Yusuf di dalam telaga yang dalam. Dah. Fa'alu zalika, jawab lama. Nascaya memperbuat mereka itu ikhwatu Yusuf, zalika akan dimakan itu, zalika apa? Zalikal mazkur min ja'lihim iyyahu fi ghayabatil jubi. Tak malah. Zalika apa zalika? Ai ma zukir min ja'lihim iyyahu fi ghayabatil jubi. Memperbuat demikian tu daripada menjadi mereka akan Yusuf di dalam telaga yang amat-amat dalam. Belai-belai duk gi saat ni tu. Belai-belai duk gi. Dah. Tika-tika duk gi tu taswir sikit. Bi annaza'u, dengan bahasa mencabut mereka itu, mentanggal mereka itu, membuai mereka itu ikhwatu Yusuf qamisahu, akan baju Yusuf. Belai-belai nak make Yusuf tak boleh telaga tu, tika tu heret baju, cabut baju Yusuf. Lepas daripada tanggal baju Yusuf, cabut baju Yusuf, ba'da darbihi, selepas daripada memukul akan dia akan Yusuf.
Selepas daripada pukul Yusuf saudara dia, adik-beradik Allah datang hati pukul adik weh. Nak murih doa deki kuat sangatnya kepada adik kerana ayah saya sangat, kasih sangat, rindu sangat kepada Yusuf. Oh, tak boleh tengok berdeki sangat, siapa sanggup godeh adik, pukul adik. Lepas pukul adik, adik saat itu darah yang mengalir. Lepas darah yang mengalir, cabut baju, wear baju pula. Lepas pada cabut baju, tahu dalam telaga dengan tak ada baju weh. Yusuf pun sejuk tika demo tak dalam gelak gelemak. Supaya juga Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Namrud saat ni nak lepas masuk dalam api, maka dicabutkan Ibrahim, tak ada selas punggung, tak ada kelanjai bogek. Ni nak kata azab dan siksa Allah Ta'ala nak bangkitkan seorang jadi Nabi, jadi orang utusan bagi Allah. Makna kata siksanya ujian, makna kuatnya ujian, siapakan selah punggung pun tak ada. Lepas masuk api dengan kelanjai bogek. Supaya Yusuf dilepas masuk dalam laga dengan keadaan kelanjai bogek. Masya Allah, kita kena fikirlah, kita nak jaya jadi hamba Allah, kena lepas sudi, lepas sehabis-habis sudi ye, lepas sehabis-habis daripada ujian. Orang habis ujian, nak tak habis, nak kata suk terik ujian, orang ni baru jaya. Makna kata orang ni lari pada ujian, lari pada masalah, lari pada panha, orang ni tak jaya semua-semua. Dia kena tepuh masalah. Masalah mari kena tepuh. Lain ngaji mari masalah, tepuh gi. Mari tepuh gi, mari hadap gi. Insya-Allah orang ni jaya. Kalau dia tak lawan masalah, orang ni tak jaya. Bang insya-Allah lemah, patah, tak gerak. Tak lagi dia ni. Tak jaya. Tak jaya. Nak jaya kena tepuh segala masalah. Kena menghadapi. Kalau orang kita tak wani tepuh masalah, orang ni kalau naik pun begitu-gitu ya, koda-koda. Tapi kalau orang ni ya tepuh masalah, ya hadap masalah, orang ni ya tinggi. Ya tinggi, ya lebih, ya kau lebih, ya kau lebih. Kau tengok Yusuf. Mula-mula dia mau tak lelang kau. Lepas dah pergi jumpa dengan Fort Nega ambil. Kita jual apa budak ni? Jual demo gulam ni. Jual demo. Duduk di dalam kota tu. Duduk dalam jadi hamba. Dek nu jadi hamba-hamba. Kabar-kabar duduk dalam kota. Duduk dalam kota. Bingin Raja Abdul Aziz tu kena ke Yusuf. Hanya jadi tenuh pada situ. Masuk gok 15 tahun. Lepas pada masuk gok 15 tahun tu, Raja mimpi. Tengok nak jadi besar tu. Nak kata orang nak jaya, dia kena lepas kesusah. Kena lepas, kena fikir buat ni. Kalau kita nak jaya, nak lebih, nak berkat, nak jaya ilmu dalam hidup, kena lepas ujian. Cabutkan bajunya. Ulis saudara, patu pukul-pukul, cabut baju. Fa'ajabahum. Maka menjawablah ia Yusuf. Yusuf pun jawab. Hum akan mereka itu akan ikhwatahu. Yusuf pun jawab akan saudara dia, akan adik-beradik dia. Jawab saat ni tu menerima ikutlah. Mu nak buat guna apa kita lah. Habis jalan dia mu nak buat. Kok mulah mu nak godel pun godel lah. Mu nak buat guna buat lah. Baik mu nak godel, nak godel siapa mati pun lah. Tu Yusuf jawab. Fa ajabahum. Maka menerimalah ia Yusuf akan mereka itu akan ikhwatahu. Untuk mulah mu nak godel lah, mu nak cabutkan kau cabutlah. Yusuf kata, tapi yazunnu rahmatahum, yang apa? Zannya, berharap-harapnya, yazunnu menyeka Yusuf dan berharap Yusuf rahmatahum akan rahmat dan kesiabelah mereka itu akan ikhwatihi. Yusuf ada haraplah sebab ni abai dia, adik-beradik dia, cumanya bukan semua sepak. Jadi mok lain-lain pak tulah. Berharap-harapnya dan azannya dan menyeka Yusuf akan rahmat mereka. Fa'aradu, maka kanaki mereka itu ikhwatuhu saudara Yusuf. Apa dia? Radkhatan, yakni nak memenyik Yusuf. Nak perubah Yusuf, nak pakat hingik, pakat jijak, nak bunuh Yusuf. Dah godeh dah. Wah, tibuk ledak hatta ngatu hatta berdarah Yusuf yang mengalir. Yak belembar darah, cabut baju pada. Lepas tu nak perubah Yusuf, pakai nak hingik Yusuf. Dah. Lepas tu famana'ahum Yahuza, maka menegah akan mereka itu. Nampak kasar doa adik ni kan. Tibuk dah, tibuk pom, lutut jak, siku, hati macam-macam lah. Lepas dah tu berdarah mengalir. Wak heret baju, cabut baju, kelanjai bogek. Lepas tu nak hinyak wadah, nak hinyik wadah, nak hati wadah. Maka menegah mereka itu oleh Yahuza. Yahuza ni ada sebelah adik ia juga kan ni. Dah. Wa auhayna dik mak, Sogir.
wa auhayna ilaihi, dan telah mewahyulah oleh kami ilaihi, kepada Yusuf. Tuhan ada wi tahu ke Yusuf dalam ketika jatuh dalam telaga tu. Dalam telaga ni sejuk weh. Biasa tak gali telaga, biasa tak kan? Maka duduk dalam telaga ya sejuk. Lepas tu dalam telaga udara tak ada. Kau dalam kau udara tak ada. Kau dalam udara kau tak ada. Sebab orang panggil rang duduk kongluk, ya duduk atas ni ya kuat. Dalam ni ya kurang oksigen tu. Dalam tanah oksigen ya kurang. Sebab tu kalau dalam laga sampai 30 karat, kadang-kadang nak nyawa tak lepas. Sebab oksigen tu tak ada. Oksigen tak ada. Sebab orang panggil rang duduk kongluk tu ya kurang dah bawah tu. Pak Yusuf dia mau tahu dalam laga yang dalam gelak gelemak berita tak ada. Kemudian ketika dia mau tahu Yusuf dengan kelanjar boga dalam telaga, Tuhan wahyu ke Yusuf. Tuhan beritahu ke Yusuf fil jubbi, di dalam telaga yang kelar yang gelap. Wahyu saat ni tu wahya haqiqatin, sebagai wahyu yang sebenar daripada Allah Ta'ala. Sebagai wahyu yang sebenar. Walahum, dan sabit bagi Yusuf, kata setengahnya sab'a asyarata sana, kata setengah duduk dalam telaga tu 17 tahun. Sabit bagi Yusuf duduk dalam telaga tu bukan sehari dua. Dalam masa 3 hari tu dia duduk cerita dalam tu lah. Yusuf duduk dalam telaga saat ni tu. Kemudian apabila turun dalam telaga, jatuh dalam telaga, malaikat mari selalu dah Allahu Akbar. Nah, Tuhan saya ke hamba dia. Lepas Tuhan hantarkan malaikat. Apabila Yusuf duduk mendiami dalam telaga, kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril datang ke Yusuf. Itu makna ja'alahu al-malak, datang akan dia bagi Yusuf oleh malaikat. Fa'ajlasahu, maka duduk malaikat akan Yusuf alaiha, yakni li ajliha, kanonyo kano duduk dalam telaga. Qala al-Hasan lamma alqa Yusuf fil jubbi, lepas tu uziba ma'uha fakana yughni anil ta'am wa syarab. Ni kata Hasan Basri. Hasan Basri kata apabila Yusuf dicapokkan Yusuf, tu lamma ulqiya Yusuf, tak kalau dicapok ditak Yusuf fil jubbi dalam telaga yang dalam, uziba ma'uha, nescaya dicucikan air dia. Mula tu ajma lagu orang lalu lama sekali lagu tu ajma, tapi apabila Allah Ta'ala sana dengan berkat Yusuf turun dalam telaga, ditahapkan oleh saudaranya adik-beradik, maka air yang cuma air yang keruh saat ni, maka jadi cuci dengan sebab Nabi Yusuf AS. Supaya juga Nabi kita AS, Nabi kita SAW, Halimah Sa'diyah, belakang rumah dia kering khotai, upuk tak tumbuh, maka kambing uta kuruh ya. Tapi apabila Nabi giduk situ, Halimah Sa'diyah mik Nabi giduk tumbuhnya, upuk pun jadi kau tumbuh, kau hijau, kambing lemu lagi pula uta, kau gemuk sebab berkat Nabi SAW. Kata Hasan Basri, ketika Yusuf turun di dalam laga air cuma jadi cuci dengan sebab berkat Nabi Yusuf AS. Lagi pula katanya Hasan Basri dah di dalam telaga saat ni tu jadi cuci air dia dengan sebab Nabi Yusuf. Tu dia, dengan sebab Nabi Yusuf cucinya air, uziba ma'uha, dicucikan akan airnya. Lagi pula ia katanya fakana yughni anit ta'am, maka ada Yusuf tu terlepaslah ia daripada makanan dan minum. Wa dakhala alaihi Jibril, lagi pula fa nasa bihi, maka berlemah gambar, maka masuklah kat atas Yusuf ketika Yusuf duduk dalam telaga oleh Jibril. Maka Jibril masuk situ tu fa'anis, maka nak jinaklah engkau hi Yusuf. Jibril katanya jinak bihi dengan dia, maka berjinak fanasa, apa fanisa, yakni berjinak-jinaklah Jibril dengan dia, dengan Yusuf. Nama Jibril turun duduk dalam telaga. Kalau Yusuf turun duduk dalam telaga, sore dia gelak gelemak, maka Jibril duduk tepi untuk menjinak daripada takut apa? Takut Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihi salam, kerana duduk dalam telaga yang gelap, berasa liar hati, ibu pun tak ada, ayah pun tak ada sekali, berasa takut, berasa macam-macam. Jibril turun saat ni untuk nak menjinak akan hati Nabi Yusuf alaihi salam. Katanya lahu baginya, bagi Yusuf sab'ata asyara sana, lagu apa hari duduk dalam telaga ni, sab'ata asyara sana, yakni 17 tahun.
audunaha ataupun kurang daripada 17 tahun. Kenapa Allah Taala tak dia dalam telaga sebab adik-beradik dia tak dalam tu. 17 tahun ataupun kurang. Tatminan liqalbih, kerana nak tatmin, yakni kerana nak menegak dan nak meneguh liqalbihi, bagi hatinya hati Yusuf. Tengok. Kama dia Yusuf ni, tengok dah. Cerita Yusuf ni satu orang yang sangat-sangat yang sangat-sangat yang sangat susah, lagi pula yang sangat-sangat dibuat nyanyokan oleh saudaranya. Kama dia saudara Yusuf saat ni tu, kata ayah dia. Tengok dah. Masalah cerita Yusuf, tengok. Tengok, wa akhafu an yakulahu zi'bu, bosa takutlah oleh aku. Katanya Nabi Yaqub, ayah bagi Nabi Yusuf, ya tak, aku takut bosa memakai akan dia oleh az-zi'bu. Qala Yaqub AS, inni la yu'limu nafsi, sesungguh aku ni la yu'limu ataupun alama ya'limu, ataupun macam la yu'limu nafsi, sesungguh sakitlah oleh diri aku, sakit akan diriku dan hatiku, mufaraqatuhu, oleh bercerainya Yusuf bagi aku. Dengan sebab sakit kerana sakit hati Nabi Yaqub, yakni sebab Yusuf becek dengan dia sebab kakak nak tubik keluar, nak tubik kepada tempat peliharaan binatang mereka, nak pergi adik tu jalan. Jadi sakitlah hati aku dan dia aku oleh bercerai Yusuf kepada aku, ataupun bercerai Yusuf daripada aku. Iza zahabtum bihi ilal mara'i, apabila pergilah kamu hi anak-anakku dengan Yusuf ilal mara'i, kepada tempat peliharaan binatang kamu. Wa akhsha an yakulahu, dan aku takut, kata Nabi Yaqub, an yakulahu, bosa makan akan Yusuf oleh zi'bu, oleh hanying siringkala. Aku takut ku bimbang tu. Hati tu hancur Nabi Yaqub apabila abai-abai nak ambil Yusuf pergi jalan makan angin, pergi buka otak di luar, pergi kepada tempat pelera binatang mereka. Wa antum anhu ghafilun, padahal kamu daripada Yusuf kamu lalai, kamu galik, wak tak peduli ke adik, mustagilun, duk pakai dengan pelera kamu. Kemudian Nabi Yaqub dia kenapa? Kerana sebelum daripada adik-beradik Yusuf kerana minta izin daripada ayahandanya Yaqub, maka Nabi Yaqub ada bermimpi, kata Yusuf sudah dilentang dan dilanggar oleh zi'bu nak makankan akan Yusuf. Kerana belum daripada adik-beradik Yusuf saling nak minta izin ke ayah nak ambil Yusuf pergi jalan, tapi belum ni Nabi Yaqub ada mimpi, kata ada serigala langgar nak makan Yusuf, langgar nak cerkakan Yusuf, langgar nak kapan Yusuf. Faqala ulama rahimahullah, inna Yusufa fil jubbi, sesungguh Yusuf di dalam telaga yang amat-amat dalam ni, sab'a asyarata sanah, katanya 17 tahun. Lama 17 tahun ni deh. Kalau kita fikir dengan akal kita duduk legok 10 tahun tu cakap ni duduk le telaga 17 tahun. Makin ni main mana? Ni nak yak kata kudrat Allah. Ni nak yak kata kekuasaan Allah. Duduklah lalu bay mana pun. Tu setara Yusuf duduk le laga. Tengok ulat duduk le batu. Hidup. Kata batu kuik le batu. Yusuf duduk le laga 17 tahun. Hidup lagu mana? Makanlah mana? Tidurlah mana? Cuba fikir. Tapi nak yak kata kudrat Allah, ala kudratillah, di atas kekuasaan Allah, Allah Ta'ala boleh buat. Boleh jadi duduk dalam telaga Zuhair ya. Hakikat duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam tu nikmat, dalam tu makan ni, dalam tu sedap segala-gala, boleh jadi. Supaya duduk dalam kubur, luas saat ni tu kita terserta, panjang tu 4 seta, tapi dalam tu Allah sedap. Supaya dengan syurga dah. Ini keadaan Allah, ini kekuasaan Allah, Allah Ta'ala boleh. Zuhairnya dalam telaga yang bulat gini ya. Zuhair. Tapi hakikat dalam telaga ini dikatakan patak telaga tu boleh jadi Allah Ta'ala masaikan segala-gala, daripada kemewahan, daripada makan ni, daripada kesedapan. Malaikat Jibril sekali dengan Yusuf dek tepi Yusuf untuk menjerinakkan hati Yusuf. Tapi Zuhair tengok laga lah. Apa laga dah lain ni. Tapi hakikat dalam ni lebih sedap daripada atas muka bumi ni lagi dah kan. 17 tahun ni lama lama 17 tahun kalau kita fikir. Lepas tu kata setengah kurang. Tapi kerana apa Tuhan buat gini, tatminal liqalbi, kerana Tuhan nak tetap hati Yusuf. Sebab tu seorang saat ni nak jadi gagah hati, nak jadi kuat hati, nak jadi keras hati, selepas daripada seorang ni ia kena uji.
Orang mana kalau tak kena uji, tak pernah kena uji, hati orang ni lembut, hati orang ni tak arut, hati orang ni tapi apabila selepas daripada kena uji, hati orang ni sudah jadi kuat dan jadi raga. Sebab tu Allah Taala takkan Yusuf di dalam telaga 17 tahun supaya nak hati Yusuf ni jadi gagah untuk nak mempimpinkan umat-umat Nabi nah. Faham tak? Dan kata Hasan Basri, lamma ulqiya Yusuf fil jubbi, jadi fil bi'ri, tak kala ditahau Yusuf, dilapa Yusuf, dilota Yusuf di dalam telaga, uzziba ma'uha, nascaya dicuci akan air yang kotor di patak jadi cuci weh. Lepas tu kata lagi nya bi annaza'u qamisahu. Pokok adik-beradik ya pakak cabuk nah Yusuf lepas pada godel, darah tu beryak mengalir di muka Yusuf. Dan selepas pada pukul ruwiya annahum lamma barazu bi ila sahra, tak kala mereka tu zuhir dengan Yusuf di padai, di kawasan padai tempat pelera bagi mereka fa akhazu, menyiksa mereka, yu'zunahu, menyakiti mereka akan Yusuf, wa darabunahu, dan mukul. Awak sakit ti Yusuf macam-macam lah supaya kita gerai ke orang kita tak kena kita nak buat sakit hati, buat dia sakit ti, buat dia macam-macam, tibuk dia, tapa dia, godeh sebab kita marah ke dia. Hatta kadu yaktulu, kata ulama hingga sampai setengah mana pok ni wak nyiksa Yusuf, menyakiti Yusuf, pukul Yusuf, hatta kadu yaktulu nahu, hingga hampir-hampir dekat-dekat nak bunuh Yusuf dah. Dekat-dekat nak bunuh Yusuf dah. Tapi fasara, maka jadilah ya Yusuf yasihu, bertepi, aduh sakit be, lagi pula wayastarisu, minta tolong Yusuf sebab dia budak lagi, abai dok godel, abai dok pukul, aduh sakit pedih, minta tolong kepada orang, tapi dia nak tolong jangan pada orang. Yasihu, bertepik Yusuf, berjerit Yusuf, wa yastarisu, minta tolong. Faqala Yahuda, kata Yahuda saudara dia, adik-beradik dia, ama ahadtumuni, adakah tidak menjanji akan daku hei saudaraku, an la taqtulu, bahawa saya tidak membunuh engkau, bahasa tidak membunuhlah oleh kamu akan Yusuf, fa atau bihi, maka pakak wak datang mereka ilal bi'ri, pada telaga. Lepas dah tu nak kak nak bunuh dah, maka ada saudara Yusuf, adik-beradik seorang lagi dok sial ke Yusuf sebab adik dia, maka lari kawan adik-beradik, jangan dok bunuh lah, kita berjanji nak tak oleh telaga ya ke, kan nak siapa tanggung nak bunuh dia nah. Sekat tu dulu kami dia kata wallahu a'lam. Kau dah tu dulu dah. Kau dah tu dulu malam ni sayuk dah.